Walau weh, anti banyak ngam leh. You selupaskan saya nampak muda. Hayya. Oh ya, memang you nampak muda lah ni. Ini warna kuning lah, memang sesuai sama you lah anti. Hayya. Hayya, sama itu lining pun cantik. Tapi ini baju gua ada banyak susah sikit bikin pasal you punya badan tak ada itu model punya badan ni. Tak ada itu model punya badan sinang, badan ada petak sama itu ada buncit lagi sini Gua banyak susah. Tapi apa pun memang cantik lah. You puas hati kah? 5,000 lah. Gua kasih lu. Feelingnya hujan. Seronoknya rasa macam mula-mula PKP dulu. Ni cantik lah kot tutup oven tu. Jom kita. Siap. 1. Tesung batu Dior dan juga lapik periuk. Tapi lapik periuk ni ada innovation. Taklah terlepas pada tangan apa kan. Ingat handphone je kan ada tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jom kita. Semua. 1, 2, 3, come on! Mak aku dulu macam ni lah. Masa aku kecil-kecil duk teman dia dekat dapur tu kan. Kalau dia nak masak banyak jenis lauk sikit lah, dia nanti susun besen-besen tu. Dia nanti melengung apa nak bubur ke. Yang ni buk masuk apa, yang ni buk masak apa, yang ni buk masak apa. Nanti bahagi siap-siap. Lepas tu lagi bila nak buat satu jenis lauk, dia tak lupa lah. Aku dah nanti lupa yang ni buh yang ni buh sana. Jadi aku pun ikutlah perangai dia sikit lagu tu. Apa? Oh tu kamera. Ini jenahat satu je. Isi ekor. Tak nampak. Campur dah. Kepala dia. Tak ada bunyi kan? Apa-apa yang duk flat tu, tunggu Ustaz nak. Nak masak 3 jenis lauk, berjela ramainya. Udang goreng kunyit, pak pek mak itu. Lekahlah aku masam Jawa. Allah kata. Kat sini nak sebelum raya, tak nampak dia. Syarul Syabda. Lauk kedua.
Sedap lah, nasib baik lah hari ni masak semua jadi. Ui, sedapnya Datuk. Kami dah try buat itu hari. Laki kami makan sampai 4 pinggan Datuk. Anak kami pun suka Datuk. Senangnya Datuk. Terima kasih Datuk. Datuk. Alamak, lupa cakap. Datuk, taklah. Datuk, seranjanya bur. Angin apa tak tahu hari ni? Ikan masak cuka, udang goreng kunyit, kari janaha. Andi, bangun. Wah, you sudah lena lah. Tunggu gua jahit dia punya baju sudah banyak lama lah. Lain, siapa yang kredit? Jaga. Itu depan ada tangga, nanti jatuh mau pergi hospital, gua susah pula. You punya baju sudah siap. Mari. Kasih fitting sekarang. Walau anti banyak ngam lah. You selepas sekarang saya nampak muda. Hayya. Oh ya, memang you nampak muda lah ni. Ini warna kuning lah, memang sesuai sama you lah anti. Hayya, sama itu lining pun cantik. Tapi ini baju gua ada banyak susah sikit bikin pasal you punya badan tak ada itu model punya badan ni. Tak ada itu model punya badan sinang, badan ada petak sama itu ada buncit lagi sini gua banyak susah. Tapi apa pun memang cantik lah. You puas hati kah? 5,000 lah. Gua kasih lu. Okey. Lain kali, orang yang buat toaster ni, cubalah buat toaster yang ada pintu di atas tu. Senanglah, kami tak payahlah kambuh bubuh. Apalagi takut cicak lipas masuk. Semua terbakar roti kami sekali, bau hangit rentung dalam tu. Cubalah buat toaster yang ada penutup. Jadi senanglah kami tak ya. Susah payah aku je ni. Ya Allah, macam nak pingsan. Datuk, kami nak Datuk. Datuk, kami Datuk. Bur. Naik satu lagi. Tangga tu. Takat tu bukan jatuh, bukan mampu pun tinggi tu. Nah. Datuk, sukanya rumah Datuk. Tapi macam Datuk buang habuk-habuk kat rumah Datuk ni macam tak ada habuk je Datuk. Kami punya rumah berhabuk dah Datuk. Nak kali macam buruk.
Macam ada apa? Finger in your bird. You dulu menangis lagi lama pada dia. Dia build tak? Build. Sedap. Nampak pungkok tu. Angkat lagi. Tahu, Aiman nak Jom. makan nanti tapi balik. Masuk. Sabar. Bagilah sekali-sekala. Jom, Papa. Alhamdulillah. Okey, tak apa. Nangis je lah. Ali bagi tengok tak? Bagi Tian tengok tak? Boleh kan? Boleh tak? Tak boleh. Tak boleh lagi. Sama Tak boleh. Wah. Cepat. Ui yo. Gantung mana? Nak gantung mana? I boleh buat kelambu. Selamat pengantin baru. Muntah. Nampak kena patah mesin satu lagi pula. Bagi tak muntah. Are you alright? Tak apa. Masa tu sedap. Tak Sedap. sedap. Ini maksudnya habis terus. Habis terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau aku bagi gambar saja, hampa bising Datuk. Mana pi tazkirah tak dengar suara Datuk lah. Tak best lah. Kami tengok gambar saja. Nak dengar Datuk beletiak lah. Suara Datuk dah menyejukkan hati kami. Macam-macam lah hampa ni nak bagi aku bersuara kan. Tapi tak apalah, dah hampa minta tu. Maka aku pun nak bacalah sikit terjemahan daripada surah Al-Syu'ara. Ayat 100, ayat 198. Dengarlah sebagaimana yang aku nak terjemahkan kepada hampa. Okay, terjemahan ni duk ceritalah macam mana Al-Quran turun, lepas tu dengan Nabi-Nabi duk dapat kesusahan, kesukaran dengan pengikut-pengikut penduduk zaman tu yang tak mau dengar, yang ketegak, yang buta perut, yang tak mau faham Al-Quran tu apa, tak mau beriman kepada Allah, tak mau beriman kepada agama Islam, tak percaya dekat Nabi, dekat Rasul, macam-macam lah, tak mau tolak tu, kami tak mau tu, kami tak mau dengar ajaran ni. Ajaran ni semua tipu. Nabi-Nabi dan Rasul ni semuanya kena sihir. Ahli-ahli sihir yang menunjukkan mujizat mereka untuk kami beriman. Tak mau. Nak bunuh, nak tu, semualah. Tak mau dengar. Nak dengar, nak sembah juga berhala patung. Agama tok nenek mereka. Macam-macam lagi. Ketegak semua. Tapi dah lah ketegak. Dalam-dalam duk ketegak tu sombong pula. Mereka nanti kata, kalau betul agama ni mai pada Allah Tuhan yang satu, tunjukkanlah segala bencana ataupun azab yang akan diturunkan kepada kami jika agama ni benar, sedangkan berhala-berhala kami ni adalah sembahan nenek moyang kami yang berkuasa ke atas kami. Action ni orang kata bodoh sombong kan, tak mau percaya, bodoh, lepas tu sombong pula ke atas tu. Lepas tu apa jadi dekat ayat ni? Mari kita baca Okey. 197. 196 lah kita gustan. Dan sesungguhnya Al-Quran itu disebut dalam kitab-kitab orang yang terdahulu. Apakah tidak cukup menjadi bukti bagi mereka bahawa para ulama Bani Israel telah mengetahuinya? Faham? Okey, Sat. Tapi ini nak menunjukkan betapa adilnya Allah dan tidak zalimnya Allah terhadap kita. Bila diterjemahkan ayat ini dikatakan seandainya kalaulah Al-Quran itu kami turunkan kepada sebahagian daripada golongan bukan Arab, katalah tak turun dekat Mekah, tak turun kepada bangsa Arab, tak turun kepada Nabi Muhammad SAW, diturunkan kepada part-part lain di dunia ni dalam bukan bahasa Arab. Okey, jadi orang nanti tak faham lah. Betul tak? Orang nanti tak faham kenapa Al-Quran ni isi dia terjemahannya macam ni sebab bahasa Arab. Kalau turun kat tempat lain, katalah dekat negara Cina ke, mampu dia tak faham apa Al-Quran ni duk kata dalam bahasa Arab. Kami tak faham dan kami tak boleh beriman. Okay. Kata seandainya Quran itu turun kepada sebahagian pada golongan bukan Arab.
Katalah mereka tak faham. Lalu dia membacakan kepada mereka, yakni orang-orang kafir, orang-orang yang tak beriman lagi lah. Nescaya mereka juga tidak beriman kepadanya. Sebab tak faham. Macam hampa lah duk baca ngongreng, bismillah, auzubillah. Baca saja, lepas tu rasa macam, okey, aku pun tak faham. Kalau tak ada terjemahan, apa kata ni? Baca saja sebab kata kunun nak khatam Quran. Sebab baca Quran tu kita kena baca. Sungguhnya kita juga tidak beriman kepadanya. Walaupun kita ni dah Islam, kita tak ada iman sebab kita tak baca apa maksud dia. Demikianlah kami masukkan sifat dusta dan ingkar ke dalam hati orang-orang yang berdosa. Maksudnya itulah perumpamaan Allah kata, sifat dusta dan ingkar ke dalam hati orang-orang yang berdosa. Ada di dalam hati kita seperti hati-hati orang yang berdosa. Kalau kita tak faham apa maksud terjemahan, apa maksud benda yang diturunkan Allah kepada baginda Nabi Muhammad SAW, sebab kita tak tahu apa dia tulis, apa dia kata. Maksudnya kita dengan perangai orang yang buat dosa, yang ada hatinya dusta dan ingkar tu serupa saja. Ya? Jadi mereka tidak akan beriman kepadanya hingga mereka melihat azab yang pedih. Kita tak baca. Ni aku bukan bagi kata, faham tak maksud aku ni? Maksud ni sini aku memberi contoh sekiranya kita ni orang Islam dah ni, tapi kita tidak beriman, maka kita juga akan jadi macam orang yang tak faham apa itu Al-Quran sebab dia dalam bahasa Arab. Faham tak? Jadi bila kita tak faham, kita masih lagi duk buat dosa. Dan bila kita buat dosa, maka sesungguhnya azab itu akan datang. Tidak lama lagi kepada kita sendiri secara individu ataupun secara kelompok masyarakat ataupun secara dunia. Maka datang kepada azab mereka secara mendadak ketika mereka tidak menyedarinya. Lalu mereka berkata, adakah kami diberi penangguhan waktu? Dan kami tidak membinasakan sesuatu negeri kecuali setelah ada orang-orang yang memberi peringatan kepadanya untuk menjadi peringatan, dan kami tidak zalim. Maksud di sini Allah dah memberi peringatan kepada kita semenjak daripada jatuhnya wahyu ini kepada Nabi Muhammad SAW, kemudian kepada generasi seterusnya sampailah ke kita yang tengah duduk dengar ni. Mana kata kita telah pun diberi peringatan di dalam lembaran-lembaran Al-Quran ini untuk kita baca dan kita faham supaya azab tidak akan datang kepada kita, akan menjauhi daripada membuat keburukan, ingkar dan dosa, dan maka jauhlah juga azab itu akan jatuh kepada kita, insya-Allah. Jadi sebab tu kita kena faham dan kita kena study dan kita kena ambil benda ni supaya masukkan menjadi sebahagian daripada tingkatan iman kita. Iman bukan maksud kita semayang saja, kita syahadah saja, kita puasa saja, kita zakat saja, kita pergi haji saja, tapi tingkatan iman kita tu kena lebih tinggi dan tinggi dan tinggi supaya kita faham kenapa wujudnya manusia di atas muka bumi ini, kenapa wujudnya hubungan antara kita dan pencipta. Faham ke tak? Tasawuf kita kena ada supaya kita faham. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. Tudung meja pun dah siap jahit dah semalam. Ada 3 helai, seronok. Punyalah susah nak cari bidang besar. Lala jumpa juga dekat spotlight tu. Cik dah siap lah jahit ni. Nak abang bagi kat hampa. Kalau hampa nak bagi tudung meja hampa cantik, gebu kan, dia punya rounded tu dia tak tajam. Aku, trik dia, aku lapik dengan kain felt. Tahu tak kain felt tu apa? Kain felt tu macam ni. Dia macam, nampak dari dekat. Lapik bawah ni, lepas tu bubuh ke atas. Barulah dia jadi rounded, gebu, tak lari, tak licin. Dia sebat. Macam pakai anak tudung jugalah. Faham ke tak? Okey.
Aduh, tudung meja putih pakai makan mi kuah pula. Kain felt tu kena lebih daripada sini tau. Faham tak? Dia takat-takat ni. Pendek sikit daripada tu. Jadi dia akan cantik, sebat, elok terletak. Ada derian ni. Bau kan? Mama. Hantar wakil. Oi, bau dia. Baik. Bau pempau baik. Cantik pula kain. Dia siap sakit dah. Ni lah orang kata rajin tapi buta perut. Guard aku ni tak pasal-pasal dia pergi berus. Semua sekali tembok-tembok ni yang lumut-lumut tu ada cantik hijau tu. Jadi togel telanjang lagu ni. Ni lagi 2 tahun lah pula aku nak kena tunggu lumut tu naik. Tak pasal kau tak hijau cantik dah semua. Sebut pasal hijau. Hari ni tak nak lah mood bunga-bunga ni semua ni. Datuk kami nak kejualan kami. Datuk kami nak. Datuk ajarlah kami. Datuk tolong. Aven. Hang nak tudung tak? Kalau nak tudung aku jahit sekarang ni. Cantik ni kalau buat kilting atas ni. Sakna.